Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, sememangnya hak dan kebajikan kanak-kanak senantiasa menjadi keprihatinan dan keutamaan kita di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan 39 buah institusi kanak-kanak bagi menempatkan seramai 1,365 orang kanak-kanak yang memerlukan jagaan, perlindungan dan juga pemulihan. Berdasarkan rekod JKM sehingga 1 Oktober 2023, sebanyak 51 orang kanak-kanak masih belum mempunyai dokumen pengenalan diri. Namun jika dibandingkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 158 orang kanak-kanak yang masih belum mempunyai dokumen pengenalan diri. Pada ketika ini kita hanya mempunyai 51 orang kanak-kanak. Dalam menguruskan dokumen pengenalan diri kanak-kanak, JKM senantiasa bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara dalam urusan permohonan daftar lewat kelahiran bagi mendapatkan sijil kelahiran, dan pihak JPN senantiasa memberikan keutamaan membantu kanak-kanak JKM untuk mendapatkan sijil kelahiran sebelum kanak-kanak tamat perintah berada di institusi JKM. Beberapa siri perbincangan telah pun diadakan dengan pihak JPN bagi memastikan segala isu yang berkaitan seperti peta 1, daftar lewat kelahiran, kedua, penyediaan laporan sosial bagi tujuan pendaftaran pengangkatan, serta yang ketiga, kanak-kanak yang didaftarkan pada sijil kelahiran dengan status warga negara belum ditentukan dapat diselesaikan demi kesejahteraan kanak-kanak ini. Tuan Yang Dipertua, adalah menjadi harapan kami di kementerian ini agar semua kanak-kanak yang berada dalam institusi kanak-kanak JKM dapat mempunyai dokumen pengenalan diri sebelum mereka akhirnya keluar daripada institusi. Terima kasih. Rantau Panjang. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih di atas jawapan yang diberi dan tahniah di atas usaha kementerian untuk melindungi anak-anak yang malang ini. Jadi soalan tambahan saya, apakah perundingan juga dibuat untuk memastikan semua anak-anak yang tanpa dokumen 51 orang lagi supaya mereka juga dapat memasuki sekolah sama ada sekolah bantuan kerajaan ataupun sekolah rendah atau menengah yang masih lagi kena bayaran, contohnya RM120 setahun bagi sekolah rendah dan RM240 setahun bagi sekolah menengah, dan apakah status anjur sinar bagi tempat berteduh kepada alumni anak-anak terdampar ataupun yang tamat perintah ini yang melebihi umur 18 tahun yang tidak lagi berada di bawah jagaan institusi kanak-kanak, dan berapakah kanak-kanak sebatang kara untuk tahun 2023, dan setakat ini apakah status Perkeliling Ketua Pengarah JKM penentuan identiti kanak-kanak terdampar yang terkini dan jumlah kanak-kanak yang terdampar untuk tahun 2023. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, ada 3 soalan tambahan sebenarnya. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Rantau Panjang kerana telah menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap kesejahteraan dalam memastikan kesejahteraan kanak-kanak kita lepasan daripada institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, mesyuarat Majlis Sosial Negara Bilangan 1 yang diadakan pada 28 Julai tahun 2022, Kementerian melalui Yayasan Kebajikan Negara ataupun YKN telah pun ditugaskan bagi melaksanakan projek rintis Anjung Sinar, iaitu sebagai sebuah pusat transit sementara bagi memperkasakan dan mensejahterakan, memastikan kesejahteraan kanak-kanak lepasan institusi JKM melalui penyediaan peluang pendidikan tinggi, kedua, peluang pekerjaan, dan ketiga, keperluan-keperluan lain yang bersesuaian. Kita di kementerian ini telah pun mengenal pasti seramai 43 orang peserta yang terdiri daripada penghuni dan lepasan institusi kanak-kanak JKM sebagai kumpulan pertama bagi mengikuti program ini. Dan saya ingin mengambil peluang ini, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyeru agar kementerian dan agensi-agensi termasuklah pusat zakat, korporat dan NGO agar dapat bersama-sama membantu kita di kementerian bagi menjalinkan kerjasama strategik dalam melaksanakan ruang dan urusan-urusan bagi memperkasakan anjur sinar demi kepentingan anak-anak kita. Tuan Yang Dipertua, bagi soalan yang kedua tentang status Perkeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia bahawa Perkeliling Ketua Pengarah JKM Bilangan 1 tahun 2022 berkaitan penentuan identiti kanak-kanak terdampar ataupun Al-Laqid yang terkini telah pun dikeluarkan pada 8 September 2022, dan ini adalah satu garis panduan mengenai pengurusan kanak-kanak yang telah dibuang
pindaan tahun 2022 dan ini juga adalah sebagai satu panduan kepada pelindung di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengendalikan kanak-kanak yang telah pun dibuang. Dan ini juga adalah selaras dengan keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Untuk rekod Dewan Yang Mulia, sehingga daripada Januari hingga Ogos 2023 terdapat sebanyak 156 orang kanak-kanak yang telah pun dibuang ataupun telah tiada ibu bapa yang sedang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Soalan yang ketiga adalah terkait dengan prosedur kemasukan tanpa kewarganegaraan ke sekolah rendah dan menengah. Tuan Yang Dipertua, saya yakin dan percaya ini adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun saya juga yakin dan percaya bahawa kerajaan kita mengambil apa jua cara pendekatan yang terbaik demi kesejahteraan anak-anak. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.